Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung siri bacaan kitab Fiqh Sirah dalam tajuk Sumber-sumber Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber-sumber Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, yang pertamanya ialah daripada Al-Quran. Sumber yang pertama ialah daripada Al-Quran, dan itu adalah sumber yang utama untuk kita memahami, mengetahui kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam ayat Al-Quran ini ada memaparkan beberapa bahagian daripada kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat yang turun mengenai peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, ataupun juga kisah perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Kemudiannya ada juga ayat-ayat Al-Quran yang mengulas tentang kejadian-kejadian tertentu ataupun pertempuran-pertempuran tertentu untuk memberi penjelasan mengenai apa berlakunya kemuskilan yang berlaku ataupun kesamaran yang berlaku ketika peristiwa ataupun kejadian tersebut. Maka turun ayat Al-Quran menerangkan kesamaran yang berlaku ataupun memberi penjelasan mengenai kesamaran yang berlaku tentang sesuatu peristiwa. Adapun pendedahan dalam ayat Al-Quran ni dia ringkas dan padat, yang memerlukan kepada syarahan yang lain. Kemudian sumber yang kedua ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang ada antaranya dalam kitab hadis Al-Muwatta Imam Malik, Al-Musnad Imam Ahmad dan lain-lainnya. Sumber hadis ni lebih luas dan lebih terperinci dia punya kisahnya ataupun huraiannya. Namun kita mungkin tidak dapat suatu gambaran ataupun cerita yang tersusun tentang kisah hidup Nabi SAW sejak daripada lahir sampailah wafat, kerana kebanyakan kitab-kitab hadis ini disusun mengikut tajuk-tajuk yang biasanya merujuk kepada tajuk-tajuk fiqh. Biasanya kitab hadis ni bermula dengan bab bersuci dulu, bab taharah dulu. Jadi kitab hadis tu dia mengikut kepada susunan tajuk-tajuk daripada fiqh. Maka hadis yang menceritakan tentang kisah hidup Nabi secara ikut susunan ni, teratur daripada mula lahir sampai wafat, biasanya berselerak ataupun bercampur aduk dalam tajuk-tajuk dalam kitab hadis yang disusun mengikut fiqh tadi. Kemudian sumber yang ketiga ialah daripada kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dulu riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat dan generasi terdahulu disampaikan secara lisan melalui mulut ke mulut. Belum lagi ada ikhtiar ataupun belum lagi pada masa itu ada rasa kepentingan untuk menulis ataupun membukukannya. Mereka lebih bercerita secara lisan sahaja. Setelah beberapa ketika, barulah ada beberapa orang yang cuba mencatat riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke pengetahuan mereka daripada sumber lisan tadi. Antaranya ialah Urwah ibnu Az-Zubair yang wafat pada tahun 92 Hijrah, Abban bin Osman wafat pada tahun 150 Hijrah, Wahab bin Munabbih wafat pada 110 Hijrah, Syarhabil bin Sa'ad wafat pada 123 Hijrah, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri wafat pada 124 Hijrah. Sayangnya, apa yang telah pun dituliskan oleh mereka ni hilang pula. Hanya tinggal beberapa bahagian yang tak tersusun ataupun disebut oleh dalam kitab Fiqh Sirah ni berkecamuk. Setengahnya dalam kitab ni, setengahnya pula tersimpan di bandar di Jerman, di bandar Heidelberg di Jerman. Yang tersimpan di Jerman tu ialah sebahagian daripada tulisan Wahab bin Munabbih yang wafat pada 110 Hijrah itu. Kemudian generasi selepas tu pula muncul di kalangan mereka yang masyhur seperti Muhammad bin Ishaq yang wafat pada 152 Hijrah, Al-Waqidi wafat 207 Hijrah,
Muhammad bin Sa'ad wafat pada 230 Hijrah yang menyusun pula kitab sirah ini. Ahli sejarah sebulat suara menyatakan apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq merupakan satu-satunya dokumen sejarah yang paling popular dan boleh dipegang. Namanya kitab yang ditulis tu namanya Al-Maghazi Wasiyar, hilang pula kitab yang disusun yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq itu. Setelah masa beredar setengah abad kemudian, barulah muncul seorang tokoh yang lain yang namanya Abu Muhammad Abdul Malik ataupun lebih dikenali dengan nama Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ni pula yang menghidangkan kepada kita kisah Nabi Muhammad SAW dengan cara yang menarik sekali. Sebenarnya apa yang dikarang oleh Ibnu Hisham itu adalah isi kandungan Al-Maghazi Wasiyar yang dikarang oleh Ibnu Ishaq, tapi dalam bentuk yang lebih ringkas. Begitulah kisah sumber ataupun begitulah tajuk sumber-sumber sejarah Rasulullah SAW. Kemudian muncul pula generasi selepas tu, antaranya Imam Al-Asbahani yang menyusun buku Dalail Nubuwah, kemudian Imam Tirmizi disusun pula kitab Asy-Syama'il, kemudian Ibnul Qayyim menulis pula buku Zadul Ma'ad, dan seterusnya sampailah kepada kita pada hari ini. Maka itulah dia sumber-sumber sejarah Rasulullah SAW. Sekian, wallahu alam.